kita selalu lihat dia punya arahan, dia punya langkah kerja, dia punya syarat-syarat, dia punya tarik tutup, pecahan markah dan sebagainya. So sekarang kita cuba lihat contoh yang dihasilkan oleh, actually contoh ini dihasilkan oleh Cikgu Tan lah, okay, Cikgu Tan. Tapi saya dan Cikgu Lam juga ada perbincangan lah, kami juga ada perbincangan sebelum ini. Dan Cikgu Tan yang kasih type semua inilah, okay, kasih lengkapkan semua. Jadi kredit kena berikan kepada Cikgu Tan lah. Okay, so ini muka depan, okay, maklumat-maklumat asas ini kena simpan lah, kena simpan dalam muka depan kamu. So actually yang ini kamu boleh just pakai semula lah, guna pakai. Tapi kalau kamu nak buat ini dalam PowerPoint, boleh copy paste lah. Okay, copy paste ini saja, kasih background cantik-cantik, warna-warni semua itu atas kreativiti sendirilah. Tapi kalau nak guna pakai Word ini actually pun boleh juga. Okay. So ini semua ialah dia punya maklumat di muka depan. Lepas tu pengenalan. So pengenalan ini sebenarnya kita ambil daripada buku teks jugalah. Kalau nak tambah, tolak, edit, boleh, tak ada masalah. Okay. So inilah dia punya catat alir sebenarnya. Okay. Macam mana daripada ada satu masalah dunia yang sebenar, okay, kita menggunakan model matematik untuk mendapatkan satu tapatan ataupun satu kesimpulan daripada masalah itu. Apa yang perlu kita buat? Okay? Dan apa yang kita perlu selesaikan? Kita gunakan cara apa? Dan selepas tu kamu kena laporkan. Okay, daripada apa yang telah kita dapati, kita membuat kesimpulan bahawa sekian, sekian, sekian. So itulah sebenarnya model matematik lah. Tapi menyelesaikan satu masalah menggunakan konsep matematik. Okay, so langkah pertama kan, ini adalah langkah pertama. Mengenal pasti dan mendefinisikan masalah. Okay, kamu kena mengenal pasti apa masalah yang sebenarnya yang berlaku ini. Dan macam mana saya nak mentafsirkan, mendefinisikan masalah ini. Apakah pemboleh ubah yang terlibat? Okay, lepas tu kan sini membuat andaian. Membuat andaian dan mengenal pasti pemboleh ubah. Ini adalah langkah kedua lah. Okay, membuat andaian maksudnya saya akan anggap semua pizza yang akan saya beli itu dapat memenuhi cita rasa setiap pelajar, ataupun membuat andaian bahawa bilangan pizza yang dimakan oleh setiap pelajar adalah satu orang 2 keping. So andaian ini perlu di set dulu sebelum kamu menggunakan pengiraan, sebab kamu perlu memfokuskan kepada setkan fokus itu dulu. Kalau kamu tak set fokus itu, sebab kamu tak akan tahu berapa pizza yang perlu kamu order. Kalau kamu tak cakap saya mau set satu orang boleh makan 2 keping. So kalau kamu tak set andaian ini, mungkin satu orang makan 5 keping kan. Kalau satu orang yang macam orang yang kuat makan kan, macam si Amiza begitu, so dia boleh satu kali kasih sumbat 5 keping, macam mana? Orang lain tak cukup makan lah kan. So mesti set dulu, satu orang hanya boleh makan 2 keping. Dan daripada andaian itu, barulah saya order mau berapa keping pizza, yang large kah, yang medium kah, yang small kah, supaya satu orang boleh makan 2 keping. So itu adalah contoh andaian. Okay, nanti kita akan lihat contoh yang Cikgu Tan buat lah. Okay, selepas itu kamu kena mengaplikasikan matematik untuk menyelesaikan masalah. So selepas mengenal pasti pemboleh ubah, kamu kena gunakan aplikasi. Mungkin aplikasi yang digunakan ialah contohnya bab-bab yang pernah kamu pelajarkan, contohnya ubahan. Okay, kalau ini berkadar langsung dengan ini, maka apa formula yang perlu kamu pakai? Kalau dia berkadar songsang, macam mana? Macam mana dia punya formula? Okay, ini hanya contoh sajalah. Tak semestinya dalam pizza ini kamu gunakan ubahan lah. Saya kasih satu contoh saja. Okay, ataupun kamu nak menggunakan konsep nispa contohnya. Okay, kalau nispa tu macam mana? Kalau orang ini makan begitu banyak, begitu keping pizza di order cukupkah tidak? Gunakan nispa untuk membuat perbandingan. Itu adalah antara konsep matematik lah. Okey, lepas tu kan kamu kena menentukan dan mentafsir penyelesaian dalam konteks masalah berkenaan.
So, selepas kamu mengenal pasti, apakah, aplikasi matematik yang saya gunakan, saya kena kirakanlah, kirakan, okey, kirakan dia punya jawapan keluar. Dan lepas itu memurnikan model matematik. So, kamu rasa boleh tak model kamu yang telah kamu buat itu dimurnikan, ditambah baik lagi? Okey, kalau tak ada, kamu rasa sudah perfect, sudah okey, then kamu akan melaporkan dapatan. So, kamu akan membuat kesimpulanlah, membuat kesimpulan dan membuat justifikasi kenapa begitu. Apakah kesimpulan yang kamu dapat? Tapi kalau kamu rasa dia boleh lagi dimurnikan, kamu kena ulang baliklah langkah mungkin dari langkah, kedua. Lepas tu ulang balik pergi langkah ketiga, keempat dan seterusnya. Sehingga kamu rasa model kamu itu sudah cukup okey. Okey? Itulah dia punya langkah kerja lah. So yang ini, Cikgu Tan sudah type ini semua cantik-cantik. Okey, kamu hanya just ubah saja. Contohnya saya, okey, letaklah nama kamu Ayu ke, Blackpink ke, Lisa ke, letak di sini. Okey, menghasilkan satu model, okey. Lepas tu kelas saya, kelas apa? 5C, kalau 5C, 5C lah. Kalau 5E, 5E lah. Okey, just ubah saja, ubah dia punya kelas sajalah, nama kelas. Okey, sebanyak berapa orang? Ini dia berapa orang. So, kelas kamu ada berapa orang, letaklah berapa orang kan. Okey, so pertimbangan meliputi syarikat pizza, cara penghantaran, kos pizza. Ini semua kamu sudah tadi sudah dinyatakan di syarat-syarat lah. Okey, di atas tu. Mengambil sendiri melalui aplikasi telefon. Okey, cara penghantaran. Sebab ada syarikat yang menawarkan delivery kan. Macam Domino ataupun Pizza Hut. Okey. Tapi macam ada syaratnya kan. Iaitu kamu kena melebihi pembelian berapa ringgit saya tak tahulah. Mungkin kalau dia punya order melebihi RM50 baru mereka kasih free penghantaran. Kalau tak melebihi RM50 mungkin kena ambil sendiri kah. Itu kamu kena cek baliklah dalam laman web Pizza Hut ataupun Domino ataupun Pezzo lah. Okey. Itu saya tak pasti sebab saya tak pernah mengorder pizza melalui laman web lah. Saya pun jarang makan juga. Okey. So saya tak begitu pasti. Lepas tu, okey, jenis pizza vegetarian, bebas gluten dan lain-lain. Apa maksud bebas gluten? Ada orang pernah ada pengalaman nggak? Apa itu bebas gluten? Vegetarian bebas gluten. Apa maksudnya? Bebas gluten. Ini saya tak begitu pastilah. Vegetarian bebas gluten. Okey, itu kita abaikan lah kalau tak tahu. Okey, jenis hiasan atas. Nak tambah tomato kah, tambah keju kah, tambah bawang putih dan lain-lain dan sebagainya. Okey, kalau kamu ada yang berlainan dengan di sini kan, kamu boleh ubah sendiri ya. Ubah sendiri. Okey, ini hanya just satu guideline sajalah. Jadi kamu boleh pergi cek di laman web. Okey, kalau ada benda-benda yang baru dan berbeza di sini, kamu boleh tambah tolak. Okey? Okey, so mengenal pasti mendefinisikan masalah. Sini sudah ditulis untuk kamu. Okey, mengetahui bilangan orang kawan dalam kelas saya, makanan perlu ditempa. Okey, kutipan tempahan pizza daripada setiap kawan. Okey, mencari maklumat. Okey, semua ini sudah tadi saya sudah nyatakan jenis pizza, hiasan pizza, harga pizza, cara penghantaran dan sebagainya. Okey, andaian. Okey, sekarang kita sudah masuk ke bahagian membuat andaian lah. Okey, andaian ini saya cakap ini hanya guideline saja. Kalau kamu nak tambah andaian, boleh, tak ada masalah. Okey, setiap kawan akan mendapat sekeping pizza. Aduh, ketekut juga ini. Satu orang dapat makan satu pizza saja. Kesian juga. Ini terpulang lah. Mungkin kelas kamu ni miskin juga kan. Jadi hanya boleh
orang bilang sempat membeli sekeping saja. Satu orang satu keping saja. Jadi apa boleh buat kan? Bergantung pada budget lah kan. Kalau kelas kamu ni kaya sikit, mungkin boleh satu orang boleh makan 5 keping kah? Tak tahulah. Okay, ini andaian. So kamu kena berdasarkan budget yang kamu ada, kamu mungkin boleh buat andaian seperti inilah. Sekeping kah, 2 keping kah. Dan jarak syarikat pizza dari sekolah tidak melebihi 5 km. Okay, ini pun andaian kamu. Okay, ini pun boleh buat andaian. Lepas tu, bilangan orang kawan kelas saya tidak berubah sepanjang masa. Ini pun satu andaian lah. Sebab mungkin kalau sebelum jamuan akhir tahun ada orang pindah sekolah sudah kan. Macam si Putri itu, dia pindah-pindah tanpa memberitahu sesiapa itu. So adalah andaian seperti inilah. Ataupun mungkin tiba-tiba ada budak baru datang. So itu pun kena ambil kira juga lah kan. Mungkin satu hari datang 2 orang baru. Kita tak tahu kan. Ini boleh berlaku juga. So, kamu boleh buat andaian bahawa bilangan murid dalam kelas saya itu tidak berubah. So, that's why kamu order ikut bilangan pelajar semasa kamu pergi order itu. Okay? So, itu pun andaian. Okay, kalau ada andaian yang lain boleh tambah. Ini akan menjadikan model kamu itu lebih spesifik. Okay, lebih spesifik. Okay, so pemboleh ubah. Pemboleh ubah yang dikenal pasti di sini. Okay, H ialah harga pizza. Okay, personal 4 keping, regular 6 keping, large 8 keping. Okay, yang ini pun boleh kamu buat perubahan lah. Mungkin ada yang bukan 4 keping kot. Saya tak tahu. Mungkin yang regular boleh ada 7 keping, saya tak tahu lah. Yang ini kena bergantung kepada restoran tertentu lah. Okay. Lepas tu harga tambahan keju. Kalau orang nak tambah keju atas topping itu, okay, ini ialah dia punya boleh ubah. Ini semua ini ialah hasil daripada fikiran kamu sendirilah. Ini boleh buat apa-apa saja. Kamu tak semestinya guna H. Guna apa-apa saja pun boleh. Ataupun tak semestinya guna ikut ini ya. Kamu boleh ubah semua ini. Okay. Ini hanya just satu guideline sajalah. Okay. Okay. P ialah apa? P ialah bayaran pizza kepada syarikat Pizza Hut. D ialah jumlah bayaran pizza kepada syarikat Domino. Yang ini sebab Cikgu Tan anggap dia pergi survey di 2 restoran ini. So kalau kamu nak pergi ke Pezzo, so ikut suka hatilah. Okay, karena nak buat 3 restoran terpulang. Okay. Okay. So N ialah bilangan pizza yang akan dibeli. Okay, mungkin saya mau beli 2 keping personal kah, 3 keping regular kah, 2 keping large kah, itu terpulang lah. Okay, so semua ini adalah atas andaian kamu sendiri ya. Ini tulis sendiri. Kalau kamu rasa tak perlulah. Kalau kamu rasa perlu, tambah. Okay, so semua ini actually adalah daripada fikiran kamu sendiri, andaian kamu sendiri. So kalau masa exam, semua benda ni tak ada. Mungkin dia akan kasih tips lah. Tapi semua ni tak ada. Kamu kena tulis sendiri. Okay? Berdasarkan pengalaman kamu, berdasarkan fikiran logik kamu kena hasilkan sendirilah. Okay, so dan ini ialah bahagian mengaplikasikan matematik. Okay? Dan ini jadual ini pun dibincangkan oleh cikgu-cikgu, okay, bersama. Dan kami hasilkan jadual inilah. Okay, jenis pizza, syarikat pizza ataupun restoran, size pizza, ini letaklah nak berapa regular. Kalau regular letaklah regular. Kalau extra large letaklah extra large. Dan harga pizza, kalau satu personal berapa harga? Bagi Pizza Hut berapa? Bagi Domino berapa? Ini semua kamu kena labelkan sendirilah. Isi sendiri. Selepas kamu pergi survey di laman web
restoran ini. Oke, so selepas tu harga tambahan keju, kalau mau tambah, boleh tambah. Harga tambahan hiasan. Hiasan itu saya tak pasti, mungkin ada yang nak tambah tomato kan, nak tambah bawang putih kan seperti tadi kan. Kamu kena pergi refer to the website lah. Oke, yang ini saya tak pasti ya, kamu kena pergi cek sendiri. Oke, so bilangan pizza yang dibeli, mau berapa keping? Tadi kita sudah simpan regular. So sini mau simpan berapa? 5 keping regular, simpan 5 lah. Lepas tu cost pizza. Cost pizza ialah harga pizza itu sebelum ditambah dengan ini ialah harga pizza saja. Ini ialah harga tambahan keju. Ini ialah harga hiasan. Jadi kalau nak cari cost pizza ini, maka kamu akan tambahkan 3 harga ini sekali dan darab dengan bilangan pizza yang kamu belilah. Kalau satu keping regular RM10, lepas tu tambah keju RM1, tambah hiasan RM1, maka harga pizza regular itu akan menjadi RM12. Dan kalau kamu beli 2 keping, maka sini akan jadi RM24 lah, sebab ada 2 keping. Satu keping RM12, 2 keping akan menjadi RM24. So sini akan isi sendirilah. Ini semua kamu isi sendiri ya. Okay, ini let's say saya mau beli 2 keping, sini RM1, sini RM1, sini 1 keping RM10. So sini akan jadi RM24 lah. Okay, kos penghantaran kalau tiada biarkan kosong lah. Kalau ada, kasih tulis di sini mungkin penghantarannya RM10. Dan kos perkhidmatan, so jumlah kos perkhidmatan ialah RM6 daripada semua inilah kan. So kalau saya punya pizza RM24, okay, saya perlu bayar RM24. Jadi kos perkhidmatan 6% ini saya akan ambil 6% darab RM24. Jawapannya ialah berapa? Sekejap saya ambil kalkulator dulu. RM24 darab 6%. RM1.44. So di sini kos pizza ataupun jumlah bayaran semuanya akan menjadi 24 tambah 10 tambah 144. So dia akan menjadi RM35.44. Oke. So ini satu contoh sajalah, contoh pengiraan. So selepas kamu isi semua ini banding 2 restoran ini kan. Oke. So macam mana ni? 1, 2, 3 ini kan apa maksud sebenarnya? Kalau 1 ini kan ialah untuk personal. Contohnya ini ialah personal. So ini ialah personal. Okay, so ini pun letak personal lah. Tapi untuk syarikat yang berlainan ataupun restoran berlainan. Kalau ini ialah regular. Okay, ini pun regular lah. Regular. Nah, ini kalau extra large, ini extra large lah. Tapi kamu tak semestinya isi semua inilah. Sebab mungkin kamu sudah cukup kalau membeli regular dan extra large. So tak ada personal. Ataupun personal dengan regular tak ada extra large. Itu ialah kamu punya pilihan lah. Okay. So yang ini kan graf ini saya rasa dia akan auto keluar sendirilah. Okay, selepas kamu isi nombor di sini kan, graf ini akan automatic dia akan keluar dia punya bar ini. Okay, graf bar ini dia akan keluar automatic. Okay, so ini sudah ready sudah. Okay, menentusakan. So di sinilah kamu kena menggunakan jawapan kamu di atas. Okay, jawapan yang ada di atas ini untuk mengisi jawapan di sinilah. Okay, jumlah bayaran pizza di tempat dari Pizza Hut. Okay, ini kamu kena rujuk balik di atas loh. Di atas ini. Okay, ini adalah RM35.44. So, inilah, di sinilah kamu isi. Jenis pizza satu yang saya namakan di atas kan, satu kan. Pizza satu ialah personal. So, sini kamu kasih ubah pergi personal lah. Okay, bahagian sini jadi personal. Yang di tempat, jumlah bayaran berapa? RM35.44. So, jawapan ini
So jawapan ini kan saya akan isi di sinilah. Saya akan isi di sini. Oke? Untuk domino, domino ialah inilah domino. Bahagian bawah. Bahagian bawah sini kalau ada. Tapi saya belum buatlah. So jawapan ini akan kamu simpan di bahagian nombor 2 sinilah. Nombor 2 sini. Oke? So lepas tu kamu akan buat perbandingan lah. Oleh sebab harga Pizza Hut kurang daripada Domino. Ataupun oleh sebab harga Pizza Hut lebih daripada Domino. Maka apa kesimpulan kamu? Ataupun apa yang akan kamu buat? Of course lah, kalau harga yang kamu yang Pizza Hut kurang daripada Domino, kamu akan pilih mana satu? Kamu akan pilih membeli di Pizza Hut kan? Berbanding daripada Domino. So kalau Pizza Hut lebih mahal dari Domino, of course saya akan pilih Domino lah. Okay, so ini ialah apa yang kamu akan buat lah. Okay, kamu akan tulis di sini lah. Okay, so begitu juga untuk jenis pizza 2 dan jenis pizza 3. Dan akhirnya saya akan memilih jenis pizza mana satu? 1, 2, 3. Okay, daripada sini kan, ada 1, 2, 3 kan. Saya akan memilih pizza apa? Dan dari syarikat apa? Kerana apa? So kamu boleh buat you punya kesimpulan lah. Okay, dapatan kamu. Oleh sebab harga pizza daripada restoran Pizza Hut lebih murah berbanding Domino untuk ketiga-tiga jenis pizza di atas, maka saya akan memilih untuk membeli Pizza Hut, membeli pizza daripada syarikat ataupun restoran Pizza Hut. Lagipun syarikat Pizza Hut adalah lebih dekat berbanding syarikat ataupun restoran Domino yang berada di Patuk 6. Pizza Hut di Patuk 4 pun ada, di Prima pun ada. Okay, so dia lebih dekat dengan sekolah. Maka saya akan memilih untuk membeli pizza daripada Pizza Hut. Lagipun kos penghantaran yang dikenakan oleh Pizza Hut adalah lebih murah. Itu contohlah. Ataupun Pizza Hut tidak mengenakan kos penghantaran kerana jumlah bayaran yang saya melebihi RM50. Maka restoran Pizza Hut telah waive ataupun telah tidak mengenakan bayaran penghantaran kepada saya. So saya akan memilih Pizza Hut lah. So itu adalah antara alasan-alasan lah kenapa kamu nak membeli daripada Pizza Hut. Ataupun kamu boleh cakap bilangan Pizza Hut, bilangan pizza yang saya beli di Pizza Hut lebih banyak berbanding dengan Domino. So kamu cakap, okay, bilangan pizza yang saya tempah walaupun untuk jenis pizza 1 dan jenis pizza 2 adalah sama, tapi setiap orang dapat makan bilangan keping pizza yang lebih banyak daripada Pizza Hut berbanding dengan Domino. So itu pun adalah salah satu sebab yang kamu boleh buat lah, yang boleh kamu bagi. Okay, macam-macam alasan kamu boleh bagi. Tak ada alasan yang salah, tak ada alasan yang betul lah. Maksudnya asalkan kamu dapat berikan justifikasi kamu, so itu boleh diterima. Okay, itu sudah boleh diterima. Okay. So kita bukan sampai menentukan jawapan tindakan terbaik. Oh, ini tak ada lah. Ini kesimpulan ini telah Cikgu Tan tolong kamu buat lah. Okay, memurnikan. Okay, memurnikan. Okay, untuk memurnikan ini, so kamu rasa ada tak benda-benda yang kamu boleh ubah ataupun benda-benda yang kamu boleh tambah baik supaya model ini lebih tepat ataupun lebih spesifik. Okay? So kamu boleh pergi jawablah, okay, soalan-soalan ini untuk sebagai satu refleksi lah, satu refleksi untuk kamu pergi memurnikan model matematik kamu lagi. Okay? Okay, so last kali ialah melaporkan dapatan lah, melaporkan dapatan. So bila nak melaporkan dapatan, kamu kena senaraikanlah kekuatan model ini ataupun kelemahan model ini. So kekuatan mungkin kamu boleh cakap sebab model ini saya gunakan andaian ataupun andaian yang banyak. Jadi dia menjadikan model matematik saya ini lebih berfokus ataupun lebih spesifik. Dan maka dapatan yang saya dapat daripada model matematik ini lebih tepat dan lebih
relevan untuk menyelesaikan masalah harian saya ataupun menyelesaikan masalah yang dalam tajuk ini, iaitu memilih restoran pizza yang untuk jamuan akhir tahun. So, kekuatan-kekuatan ini kamu boleh cakap, kamu rasalah mana yang lebih adalah kekuatan kamu, kamu boleh huraikan. Okey, ini tu pun tak ada jawapan yang betul ataupun salah. Asalkan kamu boleh huraikan dengan logik, huraikan dengan ada bukti, ada alasan, justifikasi, semua itu boleh diterima. Okey? Kelemahan pun begitulah, kelemahan. Okey, kelemahan mungkin kamu rasa model saya tidak cukup pemboleh ubah. Okey, pemboleh ubah yang saya fikirkan itu mungkin tidak mencukupi ataupun tidak relevan dengan masalah yang saya hadapi itu. So, maka saya perlu memilih pemboleh ubah yang lebih relevan ataupun lebih spesifik supaya model ini dapat menghasilkan dapatan yang lebih strong ataupun lebih jitu, okey, untuk menyelesaikan masalah saya. Okey? Bahwa kita tidak boleh menggunakan contoh ini sebagai satu template penyelesaian kepada masalah lain. Okey, itulah masalah. Okey, inilah satu kesimpulan lah. Okey, kesimpulan. Okey. So, itu sajalah yang boleh saya jelaskan tentang PBL kali inilah. Saya harap kamu tidak tertidurlah kan atas khutbah yang panjang tadi. Kamu ada ikut kah? Kamu dah dengar apa yang saya cakap? Kau saja Dengar. syok sendiri saja di sini. Dengar puasa. Kamu dengar pun kamu Dengar, tak ada Kak. buat. Okey, Safina jugalah pendengar setia saya. Okey, ya, Adeline pun ada beri respon. Si Ayu ni tengok matanya tutup saja, astaga. Ayu, kau Dengar. ada di sana ke Ayu? Ada Pak Cikgu. Okey. Kau belum tertidur? Belum, Cikgu ni. Okey. Kau kasih tukar bah gambar profilmu itu, aduh. Ingatkan saya cakap dengan orang yang tidur ini. Jadi Ayu, kamu sudah boleh tangkap kah apa yang kita mau buat dalam PBL ini? Boleh. Ada soalan lagi mau tanya? Ada soalan lagi? Tiada. Ayu? Kalau Tiada? buat So kalau sekarang kan? Ya. Tanyalah. Ayu, you mau tanya saya apa tadi? tidak, saya bilang kalau saya start buat dan nanti baru saya tanya Cikgu lah kalau macam ada yang tidak paham lagi. Oh, okey bah kalau kau. Saya anytime saja bah itu. Kamu tanya saya bila-bila pun boleh. Okey, tapi sebaik-baiknya buat cepatlah sebab sekarang kan ni kan cuti. So free sikit. Tapi oleh sebab ada exam lah, coming exam. Kena prepare jugalah. Tapi sepatutnya kamu ni sudah tanya saya awal sebelum cuti so that kamu boleh buat habis, then cuti ni just fokus dalam revision saja bah. Itulah hari-hari saya tanya ni sebelum cuti itu, minggu itu saya tanya apa masalah, ada soalan mau tanya, kamu tak ada tanya. Tunggu sekarang baru tanya, baru cakap belum start. Astaga. Okey, tak apa. Kita masih ada lagi 1 minggu cuti. So, nak buat time cuti ni boleh. Tak nak buat, nak tunggu after exam, saya harap kamu ada masa itu selepas itu sebab selepas exam kita kena fokus lagi, ada 2 bab lah sebab kamu ada SPM kan. Kita sepatutnya kena habiskan silibus kalau boleh sebelum Ogos. Kalau lebih awal lagi bagus sebab
lepas habis syllabus kita kena buat revision. Sebab kamu orang ni kan sudah 1 tahun tidak belajar di sekolah. Jadi banyak yang tertinggal, tercicir. Sebab PDPR ni pun saya tahu bukan semua orang ikut ini. Ada yang just isi kehadiran lepas tu sambung tidur. Yang ketawa-ketawa tu tahulah kan. Tak payah tutup muka lah. Nampak juga itu. Ya bahasa. Ikut Pak juga. Ya, sebab lagipun kan PDPR ni kan dia banyak gangguan lah. Sebab kamu berhadapan dengan handphone kan, laptop kan. Sekejap mungkin akan pasang YouTube lah, tengok WhatsApp lah, tengok Telegram lah, semua itu kan. Dia akan mengganggu konsentrasi. Berbanding di sekolah kan, di mana kamu hanya tengok cikgu saja kan. Bukan tengok handphone, bukan tengok laptop. So, saya rasa kita perlu banyak buat ulang kaji lepas ni sebab banyak tercicir. Saya memang tahu semua orang kalau PDPR ni kan memang terhanyut pergi lautan Pasifik sudah itu. Tunggu di orang cakap guna jaring untuk kamu orang cakap itu macam kita makan steamboat kan, kita ambil itu jaring kan. Jaring enggak itu dipanggil? Apa kita panggil itu? Kan kalau kita nak makan kita akan ambil itu sudu ke apa, kita kasih masukkan dalam itu steamboat, kita selamatkanlah makanan yang kita mau makan itu. Jadi kamu pakai itu makanan dalam steamboat yang sedang dipanas-panaskan itu. Mau mati sudah tapi tidak tahu apa yang berlaku. Itulah ceritanya. So kan, okay, so saya harap yang belum start, selepas hari ini kamu cuba start. Lagipun template yang diberikan oleh Cikgu Tan itu memang sudah lengkap. Kamu just tambah tolak sedikit saja. Kalau ada masalah kan, anytime you can WhatsApp me, Telegram me, ataupun video call saya. Tak ada masalah. Ya, Putri, you angkat tangan kenapa? So, Yes. kalau mau kalau mau join juga ikut buat PBL boleh kah? Boleh lah kalau kau, tak ada masalah. Nanti mau minta tuh template. Boleh. Nanti saya akan share dengan kamu lah. Okey, sama kalau Okey. sebuat kelas kah apa-apa kah, boleh kah join lagi gitu? Amat dialu-alukan. Sebab Yes, biasanya saya buat Google Meet kan tak ada orang join. So saya sangat happy kalau ada orang mau join. Okay, sir. Thank you. Kamu juga boleh share dengan rakan kamu di Muhibah lah. Kalau mereka sudi nak join, tak ada masalah. Ya, sebab kami yang untuk bab 8 ni kami belum sampai, kami macam baru bab 5, 6 gitu. Ya. Kalau kamu ada soalan dari bab 5 kah, 1 kah, 2 kah pun boleh join lah. Sebab kita sekarang musim exam, saya nak buat revision kan. So, chapter-chapter yang sebelum ini pun boleh tanya, tak ada masalah. Sebab Google Meet ini kan, satu kebaikannya ialah dia boleh menampung 250 orang satu kali Google Meet. Jadi kalau saya cakap, kita buat Google Meet, saya cakap dengan 4 orang pun saya akan bercakap. Saya cakap dengan 250 orang pun saya kena bercakap. So, lagi banyak orang join, lagi bagus lah. Supaya lebih ramai orang dapat input lah daripada Google Meet itu. Okay, so maybe dalam minggu yang akan datang ataupun minggu satu lagi ini, cuti ini, kita mungkin boleh buat lagi Google Meet lah. Just atur itu masa, kasih tahu saya awal. And then mungkin sahabat-sahabat dari Muhibah juga boleh turut join lah. Okay, mungkin kita boleh perkenalan dengan rakan baru lah. Bising lah ini orang. Okay, so okay, so apa lagi soalan? Ayu sudah settle? Adeline, tadi kamu mau cakap sesuatu kan, Adeline? Iya. Iya, jangan malu, jangan segan. Yang memurnikan model matematik tuh mau tulis balik dia punya soalan kah? Dalam slide.
Mungkin kamu tak perlu tulis semua. Mungkin kalau kamu rasa ada yang berkaitan dengan PBL kamu yang kamu rasa dia yang kamu boleh jawab, yang kamu rasa dia memang selepas kamu jawab soalan itu dia dapat memurnikan PBL kamu, maka kamu boleh tulislah. Tak semestinya setiap soalan pun kamu kena jawab lah. Kamu mungkin boleh pilih 2-3 yang relevan dengan PBL kamu, yang kamu rasa selepas saya jawab soalan ini, saya dapat memurnikan lagi, menambah baik lagi PBL saya, maka kamu boleh jawab soalan itulah. Mungkin kamu boleh tulis dalam PowerPoint kamu. Ya. Jadi tidak perlu tulis soalan lah. Kalau nak tulis pun boleh. Tulis pun kamu hanya copy paste saja, bukan kamu type kan. Sebab kamu sudah ada soft copy. Just copy itu soalan, paste pergi PowerPoint. And then mungkin jawapan itu kamu kena type sendirilah. Kalau Sama soalan cikgu, ya. yang pengiraan tuh di mana mau apa nih ditulis bagian mana? Saya rasa yang jadual itulah, jadual itu yang penting lah. Jadual itu kamu kena mungkin lukis ataupun copy paste lah kalau dapat. Kalau tak dapat, kamu kena terpaksa pergi lukis di PowerPoint lah. Okay, jadual itu ialah pengiraan, itu ialah bahagian yang asas untuk pengiraan kamu. Yang bahagian yang lagi bawah itu kan, di mana kamu kena buat kesimpulan itu, iaitu kalau harga di Pizza Hut tu lebih daripada Domino, apa kamu buat? Ataupun kalau dari Pizza Hut itu kurang dari Domino, apa yang kamu buat? Itu ialah pemilihan restoran. Okay? Kalau harga yang kamu bayar di Pizza Hut lebih tinggi daripada di Domino, so of course kamu akan pilih membeli di Domino kan? Di apa tadi saya cakap? Pizza Hut lebih tinggi dari Domino. So, kamu akan beli di Domino lah kerana dia lebih murah. Betul? Dan begitulah sebaliknya. Okay, mungkin ada case di mana kalau regular size, mungkin di Domino lebih murah. Kalau extra large, mungkin Pizza Hut lebih murah. So, kamu boleh cakap lah, kalau saya akan beli regular di Pizza Hut, saya akan beli extra large di Domino. Okay, bergantung kepada harga itulah. And then overall kamu tengok, okay, selepas saya buat pilihan ini, jumlah harga keseluruhan, okay, selepas saya beli regular dengan extra large. So, jumlah harga macam mana? And then last sekali, adakah saya pilih begitu lebih sesuai ataupun saya pilih untuk membeli dua-dua size itu, iaitu regular dan extra large di satu restoran yang sama, lebih murah dengan saya beli di dua restoran berbeza ataupun macam mana? Itu pun mungkin satu point yang mungkin kamu boleh cakap lah. So kalau maybe kalau you beli di dua restoran yang berbeza, mungkin dia akan kenakan kos penghantaran sebab mungkin kamu tak hit itu harga kan. Mungkin ada Pizza Hut dia menawarkan free delivery kalau kamu bayaran kamu melebihi RM50. Tapi oleh sebab kamu kasih pecahkan dia punya pembelian. Contohnya regular kamu beli di Pizza Hut, extra large kamu beli di Domino. So kalau you setakat beli regular di Pizza Hut, mungkin harga itu tak mencapai RM50, maka dia tak kasih free delivery. So kamu kena pergi ambil sendiri. So bila you ambil sendiri, then you ada pakai cost kan. Maybe you kena pakai Grab untuk pergi Pizza Hut. Ataupun you kena Food Panda kan, macam mana kan. Itu tak pastilah. Kalau you pakai kenderaan sendiri, kena ada minyak lagi. Kan? Okay, so itu kena pertimbangkan lah. Semua itu kena ada justifikasi lah semua itu. Tapi pengiraan yang jadual tadi itu memang kamu kena letakkan di sana lah. Dalam PowerPoint. Adakah saya jawab soalan kamu, Adeline? Ada. Okay, ada lagi soalan mau tanya? Cikgu, Ya. yang apa tuh kesimpulannya yang dia bilang akhirnya saya akan memilih jenis pizza
1 atau 2 atau 3. Itu maksudnya pilih antara 1 kah? Itulah yang tadi saya cakap, kalau kamu rasa sebab selepas kamu kira itu harga kan, macam yang pizza jenis 1, jenis 2, jenis 3 itu, kamu akan nampak, ada yang harga pizza itu, di Pizza Hut lebih tinggi dari Domino. Ada yang satu case-nya mungkin Domino lebih tinggi dari Pizza Hut. So, pada masa itu kamu akan pilih, adakah kamu akan rasa kamu perlu pilih, untuk membeli di harga yang lebih murah ataupun harga yang lebih tinggi? And then, daripada kesimpulan yang kamu nampak itu, jenis 1, jenis 2, jenis 3, kamu boleh, mungkin kamu selepas kamu tengok itu kan, kamu akan rasa, macam, Pizza Hut itu menawarkan harga yang lebih tinggi bagi setiap jenis pizza itu. Maka kesimpulannya ialah kamu akan tak payah fikirlah, maksudnya kamu akan pilih membeli di Pizza Hut. Tapi kalau contohnya kamu nak beli 3 jenis size pizza, ada regular, ada personal, ada extra large itu, mungkin 2 itu Pizza Hut lebih murah. Satu lagi ialah, mungkin Domino yang lebih murah. So, masa itu, macam mana kamu nak buat kesimpulan? Adakah, kamu akan cakap, "Okey, saya akan membeli regular dengan personal di Pizza Hut yang menawarkan harga lebih murah, and then saya akan membeli extra large di Domino yang menawarkan harga lebih murah." Ataupun kamu akan cakap, "Oh, saya walaupun, Domino menawarkan harga lebih murah di jenis 3, pizza jenis 3 iaitu extra large, tetapi saya akan memilih untuk membeli ketiga-tiga jenis size itu di Pizza Hut, walaupun Domino menawarkan harga yang lebih murah." Sebab kamu cakap, seperti yang saya cakap tadilah, sebab kalau kamu just membeli, extra large di Domino, tapi mungkin dia ada charge lagi, delivery, mungkin masa itu kamu rasa tidak berbaloi sudah, daripada kamu membeli, secara berasingan. Kamu lebih berbaloi kalau kamu membeli ketiga-tiga itu di Pizza Hut. Sebab mungkin selepas kamu tambah ini tiga-tiga pizza, bayaran kamu akan meningkat kan. So, bila dia meningkat, mungkin Pizza Hut menawarkan, free delivery. Sebab, harga kamu telah hit dia punya, free delivery punya harga. So, itu semua, kamu boleh memberi alasan lah macam mana. Kalau kamu rasa memang kamu nak membeli, 2 itu di Pizza Hut, satu lagi di Domino, kenapa? So kamu kena beri justifikasi lah. Kesimpulan itu saya sudah cakap, kesimpulan asalkan kamu boleh memberikan, alasan yang kukuh dengan bukti, then it's okay. Ya, Adeline. Ada lagi? Thank you. Ada. Okey, tiada. Okey, so saya harap saya menjawab semua soalan kamu. Okey, kita sampai ke Amiza pula. Ya, yang berdiri di tepi pantai yang panas terik itu. Ya, Amiza. Macam mana hidup kita? Oke. Ya, Amiza. Masih di tepi pantai kau? Tidak. Ya, sekarang tak boleh pergi tepi pantai PKP. Jadi, macam mana dia punya PBL itu? Apa cikgu? Macam mana perkembangan PBL kamu? Kamu sudah start kah belum? Belum. Nah, Jo. Tadi kamu ada dengar tak apa yang saya cakap tadi? Ada. Jadi kamu boleh faham sudahlah macam mana mau start. Ya, paham. Okey, bagus. Jadi, saya tunggu you punya respon lagi lah. Kalau ada soalan mau tanya, boleh tanya sekarang. Lepas tu kamu boleh start buat sudah. Okey? Dan kalau kamu hadapi apa-apa masalah sepanjang itu, sentiasa WhatsApp saya. Okey? Saya 24 hours on call. Okey? Boleh, Amiza? Hello? Ada soalan lagi?
Okey, saya rasa tak ada lah kot. Kalau tak ada. Okey, Safina. Yang keluar masuk ini ya, Safina. Kau masih di atas talian kah? Safina. Oh, Safina. Tidak Mungkin kuat dia lainnya. ya lainnya tak bagus itu. Okey, tak apalah, kita tunggu dia respon lah. Iya. Ya, ya. Putus-putus suaramu. Coba lain bisa. Ya, Pak, putus-putus, Pak. Oke kah kau? Macam mana perkembangan PBL kamu? Safina. Putus-putus. Aduh, hai. Tak apalah. Seajar kelas dorong kah juga? Enggak. Dulu ada satu tempo masa saya ajar kelas dia orang, tapi jodoh kami pendek saja. Mungkin 1-2 minggu kah kalau tak silap. Jodoh Sedih kami juga. pendek. Iya, itulah. Sebenarnya saya mau ajar kelas dia orang, tapi apakan daya kan? Tuhan yang menentukan. Tak apalah, mungkin jodoh kami akan bersambung lah nanti. Aduh, seni menjiwa pula. Oke, Wak. Oke, tak apa. Dia bilang line-nya slow dalam chat itu. Oke lah. Oke, so kita sudah habis PBL. Oke, kalau sudah ada lagi soalan nak tanya PBL, boleh. Ataupun nak sambung pergi ke ulang kaji. Ataupun kalau nak buat appointment pada masa akan datang, it's okay. It's up to you lah. Saya on saja. So, kita nak teruskan ulang kaji ataupun kita appointment pada satu hari yang nanti untuk buat ulang kaji. Bila? Sorry? Bila? Bila, okay. Hari ini ialah 6 hari bulan. Okay. 7 hari bulan ialah... Okay, esok 5 Ahad bari kan? nise. Sorry? Apa? 5 hari bulan bari nise. Ya, 5 hari bulan. So, saya free juga. Kecuali hari Khamis saya tak boleh lah. So, saya free Ahad sampai Rabu. 10 hari bulan hari Khamis saya kena pergi Sekolah. bukan Ya pergi kah? terima vaksin di Oh, Dewan tak terima vaksin. di Dewan Masyarakat. So 11 12 tu mungkin saya akan demam. Jadi tak boleh lah. Kan ada side effect-nya kan. Harap-harap tidak serius lah dia punya side effect. Harap masih boleh berjumpa nantilah lepas ni. Tapi sebelum 10 hari bulan memang saya free jugalah. So, saya terpulang lah. Okay? 6, 7, 8, 9. 4 hari ini saya free juga. Kalau nak buat, okay, tak ada masalah. Kasih tahu saya masa saja. Memang sebuat malam kah? Tidaklah, sebab itu permintaan dari Adeline bah itu. Sebenarnya petang tadi, tapi saya punya handphone saya pergi charge, saya sudah off, habis bateri kan, totally 0% kan. Saya pergi charge, then lepas charge saya buka baru saya nampak WhatsApp Adeline, dia bilang hari ini. Jadi saya cakap okay lah, malam ni lah kita buat. Kalau dia mau hari ini. Sebenarnya saya nak cadang nak buat petang, tapi termiss dia punya WhatsApp. Kita boleh buat pagi, petang pun boleh. Tak ada masalah. So, pilih lagi lah. Saya open saja. Isnin?
Isnin boleh, tak ada masalah. Jam berapa? Ikut cikgu lah. Mungkin jam 9 begitu. Selepas semua orang sudah bangun. Pagi kah cikgu? Iyalah pagi lah, takkan 9 malam. Oh, oke. 9 malam saya oke juga. Gunanya. Saya oke, tapi yang lain Oke. belum tahu lagi. Oke, mungkin kita boleh bincang di grup nanti lah kan. Oke, Oke. kita tetapkan 7 hari bulan. Tapi masa itu mungkin saya cadangkan 9 lah. Kalau ada yang nak jam 10 kah, jam 8 kah, itu pun saya oke juga. Kita akan bincang di grup nantilah. Untuk Putri saya akan maklumkan dalam grup juga lah. Grup harapan kita lah. Oke. Oke. So, Oke. kalau tak ada apa-apa kita tamatkan kita punya Google Meet di sini. Oke. Tapi sebelum kita tamat, saya nak ambil gambar boleh kah? Ambil gambar ramai-ramai. Macam hari raya. Ini macam reunion dengan Putri. Kan? Mesti ambil gambar. Oke, bukalah kamera. Kira Tekan saya. kira nanti sakit pipi kita senyum. Ya, Pak. Akan saya dengan Putri saja. Gitu Mbak Delin. Muka Delin, nemu tangan. Ini malu. Ini selalu nampak ceiling saja itu. Nah, nampak dahi saja. Astaga. Oke. Kecil saja Pak itu. Ayo. Spek baru kah? No. Lawa, Pak. Mana Ini si anak Blackpink secomel. ini? Hai. Pengacau ini. Jangan bahasa. Mana si Ayu? Mana si Amiza? Wow. Ayu, paling cantik kau tuh, cepet kau. Iya, Pak. Macam Blackpink Lisa, Pak itu. Kelas Apa, Safina? Kalau line lambat tak apa. Saya nampak itu warna orange S pun cukup lah. Alah Cepatlah. Safina, alah. Cepatlah Ayu. Masih rekod no. Wow, amazing. Iya, Pak. Sekejap. Amiza. Oh, Amiza. Mana mukamu ini, Amiza? Oke, Ayu juga lah. Widih. Ya. Wow. Kenapa gelap sudah? Ini si Ayu nih, aduh. Oke. Wow, Delin, wow. Ya, oke. Semua orang senyum 1, 2, 3. Oke, satu lagi. Sekejap, saya paste dulu. Oke. Yang kedua itu kita kasih freestyle lah kan. Oke, sekejap Tadi pun sudah Cikgu bawa freestyle. anak cikgu. Apa? Bawa anak cikgu. Tak payahlah dia ni kacau saja. Lai. Oke. Mana dia? Oke. Ready? Freestyle. Begini. Oke. 1, Kecoh 2. lah ni. Kejap, belum. Oke, thank you very much. Okay, thank you sir. Terima Bidak kasih jaga. kerana hadir. Semua stay safe, stay healthy. Okay. Kalau tak ada apa-apa, jangan keluar rumah lah. Okay sir. Oke. Kita jumpa next meeting. Bye. Alright, bye. Bye. Makasih cikgu. Welcome. Bye. Thank you, sir. Bye. Okay, welcome. Bye.